Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekali lagi pagi ini bertemankan saya Cedi dan juga rakan setugas Izu Yusof menemani anda untuk edisi hari Selasa hari ini 3 Oktober 2023. Seperti biasa kembalinya kami dengan banyak pengisian yang cukup menarik untuk anda. Stay tune sampailah ke penghujung rancangan. Selama 1 jam saja kami bersiaran. Okey Izu, banyak pengisian, antaranya kita nak kongsikan juga yang terkandung di portal bernama yang kami ambil. Mungkin ini berita gembira sebenarnya untuk anda yang rajinlah explore ataupun sukakan dengan kehijauan, keindahan alam sekitar. Siapa yang tak suka, rugi sebenarnya. Tapi mungkin untuk anda yang suka kerja-kerja ataupun aktiviti outdoor, aktiviti nature, aktiviti lasak seperti berkayak ke ataupun water rafting masuk gua ke panjat gunung dan sebagainya. Satu lagi tempat baru yang mungkin anda boleh explore, kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Antara yang dikongsikan oleh penulis menerusi satu lagi penemuan harta karun di Lembah Tanom yang kaya dengan produk eko pelancongan. Standby mungkin yang suka kerja-kerja ekstrim ataupun aktiviti ekstrim, dia orang dah tahu kot tempat ni. Mungkin kita je yang tak teroka, tak diberi pendedahan ataupun belum ada promosi yang meluas lah sebenarnya. Di mana perkongsian seorang penulis yang teruja untuk explore tempat baru. Orang kata tempat healing pun tempat riadah, tempat aktiviti lasak dan sebagainya. Ekspedisi Lembah Tanom yang terletak berhampiran Kuala Lipis dan Gua Musang, di mana kawasan yang menggabungkan antara Sungai Temau, Cegar Perah, Sungai Yu dan juga Kubang Pasu. Ini peluang untuk kita kenal Gua Batu Kapur yang berusia lebih 100 tahun. Boleh lakukan aktiviti antaranya seperti yang saya katakan tadi, berkayak di Sungai Tanom, serta berkunjung ke perkampungan orang asli suku kaum Batik di Kampung Cepung Cegar Perah. Dan untuk pengetahuan anda, difahamkan lebih 500 gua terdapat di sekitar Merapah. Sehingga hari ini hanya 100 yang ditemui, antaranya Gua Tahi Bintang, Gua Sisik Naga, Gua Temalong, Gua Jinjang Pelamin dan Gua Hari Malaysia. Sebenarnya banyaklah. Kalau saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda, boleh explore sendiri. Penulisannya di portal bernama.com, antara produk eko pelancongan terbaru yang ada di Lembah Tanom. Betul. Dan kita nak berehat seketika, tapi kita nak lihat dulu laporan berkaitan dengan Sukan Asia edisi ke-19 oleh rakan setugas kita Vicky di Hangzhou, China. Apakah ia? Sama-sama kita saksikan. Jom. Terima kasih Wisma Bernama. Saya Wigneswaran Raman daripada Hangzhou. Okey, pada hari ke-9 semalam, kontingen negara terpaksa hanya sekadar meraih satu gangsa menerusi acara e-sukan iaitu Dota 2 yang telah menewaskan Kyrgyzstan pada penentuan tingkat gangsa. Dan ia merupakan peringkat ke-21 untuk negara yang menyebabkan sasaran 27 peringkat di Sukan Asia kali ini. Kemudiannya pasukan hoki pula telah memberikan satu kekecewaan ataupun sesuatu yang tidak dijangka apabila tidak mara ke pusingan separuh akhir. Mereka yang hadir ke Hangzhou dengan impian untuk meraih emas, tetapi mereka terpaksa pulang dengan daripada peringkat kumpulan apabila terikat 4-4 dengan China semalam. Ia satu aksi yang agak dramatik, penuh dengan gol. Kita boleh lihat sebanyak 8 gol telah dijaringkan oleh kedua-dua pasukan semalam. Namun China telah muncul juara kumpulan untuk mara ke pusingan separuh akhir dan jumpa dengan juara bertahan Jepun. Manakala tempat kedua menjadi milik Korea yang juga telah menewaskan Malaysia dengan keputusan 4-3 pada aksi sebelum ni. Dan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan tempat ketiga kumpulan dan melupakan hasrat untuk meraih apa-apa pingat apabila tidak layak ke separuh akhir. Mereka juga terlepas pentas Olimpik ataupun slot untuk ke Olimpik secara automatik apabila tidak layak ke separuh akhir, kerana hanya juara untuk Sukan Asia saja akan terus layak, manakala pasukan lain semua kena melalui kejohanan kelayakan pada tahun depan. Dan Malaysia pada kejohanan itu mungkin akan jumpa dengan pasukan-pasukan delegasi seperti Jerman, Spanyol dan Great Britain. So laluan dia lebih sukar berbanding dengan pasukan Asia. Bagaimanapun laluan belum tertutup, harapkan mereka dapat kembali ke pentas Olimpik selepas 24 tahun kerana kali terakhir mereka berhasil
adalah di Olimpik Sydney pada 2000. Kemudiannya kita dapat melihat di arena terjun, Ratu Terjun kita Nordamita Sabri terlepas pingat ketiga peribadinya pada edisi kali ini. Beliau menduduki tempat keempat pada acara semalam. Dan kemudiannya kuarter 4x100 meter lelaki kita telah pun mempermainkan satu aksi yang baik untuk mara ke final yang akan berlangsung pada malam ini. Kita ucapkan semoga berjaya kepada mereka. Dan Irfan Samsudin pula tidak dapat meraih apa-apa pingat selepas menduduki tempat ke-6 pada acara lempar cakra lelaki pada malam tadi. Manakala Nur Sada Hadi pada acara lompat gala wanita tidak berjaya melakukan apa-apa lompatan dengan sempurna, sekaligus menduduki tempat ke-11 daripada 11 peserta. Selain itu, kita juga mempunyai 3 pemanah negara yang telah meloloskan diri ke suku akhir dalam 3 acara memanah, manakala squash juga telah beraksi dengan baik. Apabila kita menyaksikan kesemua pemain squash di acara persorangan lelaki dan wanita telah ke suku akhir. Dan pada hari ini, squash akan turun di peringkat suku akhir untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Sekiranya mereka berjaya, maknanya sudah ada pingat di tangan. Namun apa yang kita harapkan, mereka terus mara sehingga final untuk membawa pulang emas selepas meraih satu emas menerusi acara berpasukan wanita sebelum ini. Kita juga akan melihat badminton meneruskan saingan di sini, menerusi Li Zijia, Ziyong, Lechana, Jinwei dan sudah pasti bekas juara dunia bagi acara beregu lelaki Aaron Chia dan Song Wei. Dan ada juga sukan-sukan lain yang akan terus meneruskan kempen mereka di Hangzhou dalam memburu pingat selepas ini. Antaranya adalah kabadi yang mengejutkan Korea Selatan dengan keputusan yang tipis, tapi mereka tetap menang. Dan hari ini mereka akan bertemu Iran yang juga merupakan juara bertahan. Bukan mudah untuk menang dengan Iran, tetapi kita harapkan yang terbaik daripada mereka. Selain itu, terjun olahraga memanah juga akan meneruskan buruan pingat di hari ini. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada semua atlet kita. Sekian saja laporan dari Hangzhou. Baik, terima kasih Vicky dan juga juru kamera Muhammad Hafiz Ahmad Kamal atas laporan diberikan di Hangzhou, China untuk laporan Sukan Asia edisi ke-19. Sama-sama kita doakan atlet negara kita terus berusaha dengan lebih kuat dan kita bersatu padu memberikan sokongan yang jitu kepada atlet-atlet negara untuk menambah lagi bilangan pingat yang diperolehi, terutamanya pingat emas. Sekarang ada baru 3. Kita doakan bertambah. Ada penambahan lagi lah. Saya tunggu acara olahraga, belum lagi tamat. Itu acara yang paling saya suka. Apapun ialah semoga segalanya dipermudahkan dan ada sinar untuk tim ataupun pasukan Malaysia sendiri. Baik, kita nak saksikan pula ramalan cuaca untuk hari ini, terus saja. Assalamualaikum dan salam hormat. Pengemas kinian pelantikan jerebu kebangsaan dilaksanakan dengan tujuan mempercepatkan tindakan yang perlu diambil agensi terlibat dalam pengurusan bencana jerebu. Ketua Pengarah Alam Sekitar Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar berkata, agensi pengurusan bencana negara NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana. Pelan berkenaan perlu dilaksanakan apabila bacaan indeks pencemaran udara melebihi 150 bagi tempoh lebih daripada 24 jam.
Selain itu, semua aktiviti di luar bilik darjah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100. Sekolah, tadika dan taska ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Tambahnya lagi, sekiranya trend bacaan menunjukkan peningkatan ke arah 200, persediaan perlu dilaksanakan untuk menutup sekolah, tadika dan taska yang berkenaan. Operasi pembenihan awan OPA akan dilakukan tertakluk kepada kehadiran awan dan cuaca yang sesuai pada bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih daripada 24 jam. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan menasihati orang ramai yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat supaya mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan ke atas kesihatan seperti elak melakukan aktiviti fizikal di luar bangunan. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, antara lain adalah menggunakan penutup muka dan mulut jika terpaksa berada di luar. Katanya aktiviti fizikal akan meningkatkan kadar pernafasan, menyebabkan lebih banyak partikulat terampai memasuki saluran pernafasan dan keadaan itu boleh meningkatkan risiko penyakit akibat jerebu. Orang ramai dinasihatkan minum air kosong walaupun tidak terasa dahaga sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap hidrasi badan dan peka dengan perubahan tahap kualiti udara di kawasan masing-masing. Pagi ini sebanyak 4 kawasan mencatatkan IPU diparas tidak sihat setakat 6 pagi dengan nilai menjadi kawasan paling terjejas dengan catatan IPU 155, Ceras 152, Seremban 144 dan Banting 110. Bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 ke atas sebagai berbahaya. Baik, segala bentuk bantuan kepada golongan miskin tegar akan diselaras supaya tidak berlaku pertindihan penerima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu akan melibatkan beberapa institusi dan program bantuan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, institusi zakat di seluruh negara dan program inisiatif pendapatan rakyat IPR. Dan saya nak pastikan Amanah Ikhtiar, program zakat, program IPR, melalui My Sejahtera itu dapat diselaraskan supaya kita tahu berapa jumlah sebenarnya dan orang yang peroleh bantuan tidak bertindih. Perdana Menteri berkata tiada sebab bagi Malaysia sebagai sebuah negara maju untuk tidak bersedia mengambil apa jua langkah bagi membela nasib rakyat dan menoktahkan kemiskinan tegar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Kenduri Rakyat sempena ulang tahun ke-36 AIM di Kampung Agropolitan Cemomoy, Bentong Pahang. Kerajaan katanya perlu mengurus dana negara dengan cekap dan bertanggungjawab supaya setiap peruntukan yang dibelanjakan mencapai maksud bagi pembelaan nasib rakyat miskin. Miskin tegar juga hanya boleh dinoktahkan sekiranya negara dan kerajaan mempunyai dasar jelas bagi meningkatkan keuntungan negara yang kemudian boleh dipindah bagi membantu rakyat miskin. Dengan itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum, salam hormat. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Selalunya kalau kita hidup berjiran ni sudah pastinya orang kata jiran 40 kiri, 40 kanan, depan belakang sebagainya tidak boleh kita pisahkan. Haruslah dieratkan lagi hubungan dengan jiran tetangga kita. Dan hari ini topik kita cukup rapat dengan komuniti iaitu tajuknya Penyatuan Komuniti Quarters Menerusi Kesenian dan Kebudayaan. Kita ada dua orang tetamu di studio Apa Khabar Malaysia hari ini. Di sebelah kanan saya iaitu selaku pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Putrajaya bagi 2023 dan 2024 iaitu Datuk Ahmad Faisal Abdul Karim. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, baik, sihat. Baik, di sebelah hujungnya pula kita ada setiausaha bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri iaitu Tuan Haji Khairul Azhar Nik Abu Bakar. Apa khabar Tuan Haji Khairul? Alhamdulillah, sihat Cik Izu. Baik. Mungkin sebagai permulaan kita nak tanya dululah apa objektif ataupun tujuan diadakan acara. Difahamkan ini merupakan acara jabatan. Mungkin Datuk boleh mulakan dulu?
Okey, jadi saya ni Majlis Perwakilan Penduduk Zon Putrajaya. Ya. Jadi kami ni terletak di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan. Okey. Okey, ditubuhkan di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan dan bernaung di bawah PBT tempatan lah, iaitu Perbahanan Putrajaya. Jadi fungsi Majlis Perwakilan Penduduk ini adalah untuk menjadi jambatan antara penduduk dan juga PBT dan juga contoh macam agensi dan juga jabatan kerajaan lah. Baik. Jadi kita menghubungkan antara komuniti lah. So macam hari ini dengan bahagian pengurusan hartanah. Jadi fungsi kami ni adalah dijemput oleh bahagian pengurusan hartanah untuk menyertai karnival kesenian lah. Acara yang diadakan. Okey. Mungkin Cik Khairul nak tambah hala tuju dan juga objektif diadakan program Community Quarters ni menerusi kesenian dan juga kebudayaan. Okay, terima kasih Puan Richard. Sebenarnya bahagian pengusaha tanah terlibat secara langsung dengan penghuni kuartus yang di bawah jagaan bahagian pengusaha tanah yang terdapat di beberapa tempat. Di Putrajaya saja kita ada lebih kurang 22,000 unit di KL, di Nilai, di Labuan, di Johor dan sebagainya. Tujuan utama adalah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan penghuni kuartus. Kita faham penghuni kuartus ni ramai. Unit saja 27,000 unit. Dan kalau kita darab dengan bilangan isi rumah lah makin ramai lah. Jadi untuk kita berkenal dengan lebih mesra lagi, kita buat satu program kesenian. Sebab last year, tahun lepas kita buat secara sukan. Jadi kita ubah kepada kesenian pula. Jadi kita pelbagaikan medium untuk perpaduan di kalangan penghuni kuartus. Kenapa memilih kesenian dan kebudayaan? Kenapa tak mengangkat tema-tema yang lain? Sebenarnya kesenian ni kita tengok di kita ni pelbagai masyarakat majmuk ya. Kita macam orang Kelantan ada di Barat, Mak Yun dan sebagainya. Orang Johor ada kuda kepang, di Sabah Sarawak ada tarian tas mazau dan sebagainya. Kita nak menunjukkan kepelbagaian etnik yang ada di kuartus kita ni. Jadi membuka perpaduan di kalangan mereka sebenarnya. Okay, mungkin dari Datuk selaku pengurusi komuniti lah, wakil penduduk. Bagaimana Datuk melihat kalau macam Tuan Haji Khairul kata tahun lepas kita mengangkat tema sukan, tahun ini mengangkat tema kesenian dan kebudayaan. So macam mana penerimaan penduduk sekitar di kuartus? Penduduk sebenarnya amat mengalu-alukan lah program macam ni lah. Sebab tahun lepas dia buat sukan, tapi tak semua orang main sukan. Jadi tahun ni dia buat berbeza lah, kesenian dan kebudayaan. Jadi at least orang-orang yang minat dalam bidang seni dan kebudayaan, dia orang boleh menyertai. Jadi satu orang kata apa, pembaharuan yang baiklah yang dilakukan oleh pihak pengurusan hartanah untuk komuniti kuartus di Putrajaya. Ya. Sebenarnya Cik Khairul, apa matlamat yang cuba dicapai dengan adanya program-program kesenian dan juga kebudayaan? Apa antara aktiviti yang akan dijalankan? Kalau ikutkan aktiviti, kita menerima 10 penyertaan daripada unit-unit kuartus kita ni, pada penghuni kuartus. Dan kalau kita lihat daripada senarai itu pelbagai lah, ada buat pencak silat, drama dan sebagainya. Jadi kita nak tengok bakat macam Datuk sebut tadi, bakat yang ada di kalangan penghuni kuartus kita ni. Jadi kita istilah kat mana macam yang last year sukan, tak semua orang bersukan. Jadi mungkin dah berusia macam saya dah berusia ni mungkin kurang dah bersukan, mungkin kita minat benda-benda lain. Itu salah satu tarian ada. Jadi sebenarnya kesenian kita akan dijurikan oleh juri profesional. Bukan suka-suka, kita ada juri. Jadi kita lantik khas. Saya tak boleh sebutlah siapa juri nanti, jadi bias pula. Jadi ada juri yang akan menilai persembahan-persembahan. Jadi kita nak tengok persaingan yang sihat di kalangan penghuni kuartus. Itu sebenarnya. Dan tujuan utama adalah perpaduan sebenarnya. Kita nak menitik beratkan perpaduan di kalangan penghuni kuartus. Bagi kita faham penghuni kuartus ini daripada pelbagai latar belakang dan budaya. Kita nak pastikan kita tak nak ada perselisihan faham di kalangan penghuni kuartus sebenarnya. Kita nak ada perpaduan yang kuat di kalangan penghuni kuartus. Maknanya yang terlibat adalah penghuni kuartus sajalah. Penghuni kuartus dan keluarga masing-masing lah. Suami, isteri, anak dan sebagainya. 10 kuartus tu melibatkan kawasan mana? Adakah di Putrajaya ataupun melibatkan wilayah persekutuan sekali? Dia di Kuala Lumpur ada, di Nilai pun ada, Mesuli di Putrajaya lah. Putrajaya pada banyak kita di kuartus lah. Ada pelbagai lokasi yang macam saya sebut tadi, di Johor kita ada, Labuan tak datang lah jauh. Jadi mungkin ada daripada Nilai, Kuala Lumpur, Petaling Jaya dan juga Bangsa, pelbagai lokasi. Semua menghantar penyertaan yang agak banyak lah. Okey, Datuk, kita nak tahu juga, kita tahu Putrajaya merupakan salah satu kawasan penempatan bagi penjawat awam dengan masanya bekerja yang agak susah untuk nak fill in juga jadual tu. Macam mana Datuk melihat komuniti-komuniti kuartus ni, mereka meluangkan masa ataupun curi-curi masa untuk berlatih?
untuk ni pertandingan ni? Okey, jadi macam di Putrajaya ni kita ada kita bahagi kepada 6 subzon. Okey. Subzon MPP lah, Majlis Perwakilan Penduduk. Jadi masing-masing subzon tu dia akan ada wakil-wakil dia yang terdiri daripada penghuni-penghuni kuartus tadi ni lah. So kebanyakannya mereka akan buat latihan tu semua selepas waktu kerja lah. Dia tak akan ambil waktu kerja. Selepas waktu kerja sampai ke malam lah dia buat. Dan dia ada mesyuarat di kalangan ahli jawatankuasa dia, persembahan apa nak buat. So antara persembahan yang akan dilakukan adalah macam Tuan Haji Karul sebut, ada zapin, ada sketsa, ada pantomin. Ini semua latihan semua dibuat selepas waktu kerja lah. Jadi mereka daripada segi masa tu orang tak ada masalah sebab mereka pun bekerja di Putrajaya, tinggal pun di Putrajaya. Berlatih pun di Putrajaya. Berlatih pun di Putrajaya. Setakat ni dah berapa lama tempoh persiapan tu? Oh, saya rasa dah sebulan lah. Sebulan dah. Dah sebulan dah. Dia buat persiapan. Alright. Pertandingan pada 14 bulan ni. Okey, tak lama dah tu. Acaranya 14 Oktober. Oktober ini. Okey. Bagaimana Tuan Haji Khairul melihat, adakah pelibatan ini antara mereka di peringkat bawahan saja ke dan melibatkan mereka di peringkat atasan juga? Sebenarnya melibat daripada pelbagai peringkat, daripada bawah sampai ke atas. Sebab kuarter ni dia pelbagai kelas. Jadi semua terlibat sama dalam program. Sebenarnya kita dengan komuniti bekerjasama erat, bukan setakat sukan ataupun budaya, kita aktiviti lain pun ada yang mana kita buat dari masa ke semasa. Itu memang kita setiap bulan dah ada program-program di antara BPH dan juga penghuni kuartus. Untuk penganjuran kali ini, apa yang cuba diketengahkan? Apa yang ingin ditonjolkan dalam kesenian dan kebudayaan sebenarnya? Macam saya sebut di awal tadi, sebenarnya perpaduan. Kalau kita nampak, kita tak nak ada perselisih faham di kalangan penghuni-penghuni. Kadang-kadang kita faham kalau rumah bertingkat ni parking kereta dan sebagainya, kadang kita tak naklah kita ini kereta saya, ini kereta awak, je kita tahu. Tak nak apa ini mesti difaham di kalangan penghuni kuartus. Contohnya lah, sebagai contohnya. Bolehlah majlis suakenai juga kan. Sebagai tidak langsung suakenai ta'aruf sebenarnya. Sebab kita faham di Putrajaya saja, macam contoh Datuk jaga 22,000 penghuni kuartus. Pemilik isi rumah. Kalilah 4 ke 5 ke dah 100,000 200,000 lah. Okey, sebab sekarang kita tengok bila khususnya lah mereka yang tinggal di kawasan ataupun penempatan yang rumah bertingkat atau kondo, flat dan sebagainya, dan juga kuartus juga merupakan rumah bertingkat. Susah untuk kita beramah mesra, untuk kita rapat mengenali jiran kita. Bagaimana sebenarnya kita nak memupuk ataupun nak menyemarakkan semangat kejiranan itu sekarang ini? Macam saya kata tadi lah, macam tahun lepas kita buat sukan, tahun ni kita buat kebudayaan, tahun depan kita akan fikirlah kaedah-kaedah yang lain dan sebagainya. Macam Datuk pun kita ada pelbagai majlis lain, jamu hari raya, sambutan macam Maulid Rasul minggu lepas dan sebagainya, memang melibatkan penghuni kuartus juga. Pelbagai aktiviti kita jalankan. Macam kita jaga derma darah, kita ada gotong royong kebersihan untuk membasmi denggi dan sebagainya. Semua yang melibatkan penghuni kuartus. Datuk sendiri menjaga lebih daripada 22,000 orang penghuni di Putrajaya bukanlah satu perkara yang mudah. Susah sebenarnya nak menjaga. Even nak menjaga anak sendiri pun dah pening dah. Jadi macam Datuk sendiri, macam mana Datuk melihat nak menjaga mereka ni, apa strategi ataupun kaedah pengurusan yang digunakan, terutamanya penghuni yang baru masuk dan menyesuaikan dengan keadaan sekitar? Macam saya sebut di awal tadi, Majlis Perwakilan Penduduk ni ditubuhkan oleh Jabatan Wilayah Persekutuan. Jadi dia telah tubuhkan 6 subzon dalam Putrajaya. Subzon 1, subzon 2, subzon 3, subzon 4, subzon 5, subzon 6. Jadi subzon ini mewakili presin-presin yang dia akan jagalah. Contoh subzon 1 dia kena jaga presin 16, 17, 18, 5 dan 6. So banyak ni. 5 subzon. So 5 subzon ni 5 presin ni di bawah satu subzon, subzon 1. So dia kena monitor lah. So di situlah cara kita menjaga, membantu penduduk-penduduk lah di Putrajaya lah, dia ikut subzon. Jadi permasalahan semua dia akan salurkan melalui pengurusi-pengurusi subzon dan diangkat kepada zon, dan khidmat akan bantulah salurkan kepada contoh kepada BPH, kepada Perbahanan Putrajaya, kepada jabatan-jabatan lain lah yang berkaitan lah. Okey, nak tahu juga antara masalah ataupun isu berbangkit yang sering diutarakan oleh penduduk, kebanyakannya bagaimana, Datuk? Selalunya isu rumah lah. Isu rumah, pokok-pokok yang besar-besar yang perlu dipangkas. Jadi perkara-perkara itu kita bantulah dengan pihak Perbahanan Putrajaya. So banyak kepada penyelenggaraan lah. Yes. Okey Datuk, secara ringkas sikit lagi sebelum kita ke Tuan Haji, harapan Datuk untuk program
penyatuan komuniti Kuartus menerusi kesenian dan kebudayaan pada tahun ini? Okay. So saya harap program ini dapat memupukkan lagi hidup bermasyarakat dan dapat juga semangat kejiranan itulah. Sebab kita berjiran kan. Jadi penyertaannya adalah daripada penghuni-penghuni Kuartus dan juga ahli-ahli keluarga mereka lah. Okey, Tuan Haji, harapan? Harapan saya supaya semua penghuni Kuartus especially di Putrajaya, Kuala Lumpur, Nilai, Johor dan sebagainya dapat sama-sama menjayakan majlis kita yang akan dijalankan pada 14 Oktober ini bertempat di Dewan Damansari di Kompleks Pasar F Putrajaya. Sama-sama kita menjayakan program kita bersama. Ini program kita, bukan program saya, bukan program Datuk, itu program kita bersama. Kalau program kita saya lalu nanti saya singgah kejap lah kot. Lalu tu kena penyokong dialu-alukan. Kita ada juga siapa buat penyokong terbaik. Cheerleader Cheerleader. Baik, okey, kita terima kasih atas perkongsian ini. Terima kasih banyak pada tamu kita Datuk Ahmad Faizal Abdul Karim dan juga Tuan Haji Khairul Azhar Nik Abu Bakar. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan dan apa yang dirancang semoga berjalan dengan lancar ya. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Selesa. Baik, bertemu kembali. Tadi kita dah bercakap soal Kuartus, komuniti di Kuartus dan kita sekarang ni tengah musim-musim graduan masuk TVET. belajar, tengah mendaftar di IPT, IPTS dan sebagainya. So kita sesuai dengan topik perbincangan kita sekarang ni, iaitu berkaitan dengan graduan cemerlang PSAS ataupun Politeknik Sultan Azlan Shah, bukan warisan. Ini satu topik yang boleh kita kupas lebih panjang sebenarnya, tapi disebabkan kekangan masa kita terus saja bersama dengan tetamu. Siapa dia? Silakan chat. Okey, di sebelah kanan saya kita bersama dengan Puan Nurhayati Jamil selaku Ketua Pusat Korporat Industri Servis dan juga Kebolehpasaran Politeknik Sultan Azlan Shah Berang. Dan di sana kita ada teknologis Dr. Radin Maizatul Aimi Muhammad Azam selaku alumni Politeknik Sultan Azlan Shah Berang. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Kita tahu politeknik ataupun orang kata pusat pengajian yang menyajikan pendidikan TVET. Pendidikan TVET, betul. Dan sekarang ni di Malaysia juga kerajaan menggalakkan golongan muda untuk menyertai TVET dan kita tahu mungkin ini juga satu sinar pada negara di mana kita tahu TVET ni merupakan asas pendidikan dia lebih kepada terarah kepada industri. Betul. Okey, kita terus saja bersama dengan tetamu kita. Mungkin sebagai permulaan, Puan Nurhayati boleh kongsikan setelah 20 tahun penubuhan Politeknik Sultan Azlan Shah ni, mungkin bagaimana Puan melihat sendiri Politeknik ini memberi tumpuan kepada pembangunan insaniah graduan sendiri? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Okey, untuk peningkatan pembangunan insaniah ya. Jadi di Politeknik Sultan Azlan Shah kita menekankan kemahiran insaniah. Yang mana di dalam politeknik ini sendiri kita bukan hanya menekankan akademik sahaja, malahan daripada soft skill yang kita perlukan, iaitu daripada penubuhan pelbagai jenis kelab persatuan daripada Politeknik Sultan Azlan Shah. Contohnya kita ada pengurusan psikologi, kaunseling dan kerjaya, dan juga kita ada sukan, kelab-kelab sukan, yang mana di antara kelab dan persatuan tersebut akan meningkatkan soft skill kita punya pelajar untuk menjadi graduan TVET yang hebat, untuk berbicara dengan industri selepas dia nak mendapatkan kerjaya selepas itu. Ya. Selain daripada itu, penglibatan daripada industri lah. Baru-baru ini sebenarnya untuk makluman, kita baru selesai program Xkip, iaitu Expo Kejayaan Industri Politeknik, yang mana selama 2 hari kita adakan di Politeknik Sultan Azlan Shah, yang kita jemput ramai para industri untuk hadir ke PISAS untuk menemuduga kita punya graduan dan juga kita punya pelajar yang akan pergi ke latihan industri. Jadi di situ kita dah nampak bagaimanakah keperluan industri untuk graduan kita daripada segi soft skill tadi, pembangunan insaniah itu penting diterapkan daripada pembelajaran lagi, dalam kurikulum lagi. Jadi memudahkan pelajar tersebut untuk pergi ke alam kerjaya. Okey, kita ada juga di studio kita iaitu Dr. Radin selaku salah seorang alumni bagi Politeknik Sultan Azlan Shah. Mungkin doktor sendiri kenapa memilih
bahagian ataupun pengajian bidang kemahiran ini sebagai salah satu pengajian semasa belajar dulu? Okay, terima kasih Izu dan Cik atas semua ramai ini. Okey, pada pandangan saya, selepas tamat SPM, saya telah mendapat pengajian tawaran di dalam bidang statistik di salah sebuah IPTE di Malaysia. Tetapi pada masa sama juga saya telah mendapat tawaran diploma kejuruteraan awam di Politeknik Sultan Azlan Shah. Memandangkan saya suka kerja-kerja hands on dan juga minat saya yang mendalam terhadap bidang teknikal dan cita-cita saya asalnya ingin menjadi seorang jurutera. Jadi saya memilih menyambung pengajian ke PISAS. Tetapi bila berada di PISAS dengan infrastruktur yang baik dan juga pensyarah yang orang kata sangat membantu dan memberi guidance kepada pelajar, minat saya menjadi pensyarah timbul dari situ dan saya mengorak langkah satu persatu saya sambung pengajian saya sehingga ke tahap yang ada sekarang lah. Okey, mungkin Puan Nurhayati yang terbarulah dari TVET ataupun pendidikan teknikal dan juga latihan vocational sendiri, apa pendekatan baru yang diguna pakai untuk melahirkan pelajar TVET ni dalam industri masa depan? Okey, untuk makluman semua, jadi di Politeknik Sultan Azlan Shah kita ada 14 program diploma dan juga satu program degree, iaitu dalam bidang otomotif. Jadi di dalam program diploma ini kita menekankan selepas tamat teoretikal selama 5 semester, kita akan terus terapkan pelajar pergi kepada latihan industri. Itu salah satu di antara pembaharuan yang mana kita letakkan latihan industri itu di penghujung semester, supaya selepas itu terus dapat peluang pekerjaan. Dan untuk daripada yang sarjana muda, jadi mereka ada WBL, Work Based Learning, di mana mereka ini memang betul-betul diterapkan dengan industri. Untuk Work Based Learning seperti diploma punya latihan industri, tetapi Work Based Learning ini lebih menjurus ke arah pekerjaan. Itu satu yang pertama. Yang kedua adalah kita menerapkan teknologi terkini kepada pelajar-pelajar yang mana start daripada pandemik hari itu, COVID-19, kita telah mengorak langkah untuk mengajar para pelajar menggunakan teknologi atas talian. Di atas talian dan pelbagai kaedah yang merupakan teknologi moden kita ajarkan kepada para pelajar supaya mereka ini hebat menggunakan tools ataupun equipment untuk mereka keluar bersama industri nanti. Maksudnya mereka dah familiar dah dengan penggunaan atas talian, teknologi terkini, seperti sekarang ni di Politeknik Sultan Shah sangat famous dengan robotik. Untuk makluman. Jadi robot kita dah sampai ke Taiwan, dah sampai ke luar negara dan telah memenangi peringkat emas untuk makluman. Jadi itu di antara skill daripada pelajar PISAS yang mana teknologi terkini tersebut telah diterapkan kepada pelajar tersebut daripada semester 2 lagi. Dan kita boleh pakai pelajar tersebut sehingga semester 5 untuk mendapatkan grab lagi kemenangan-kemenangan di peringkat antarabangsa dan dalam mana. Tapi pada saya lah, untuk para pelajar dan juga graduan PISAS, kita menekankan ASK. Yang mana yang penting, yang pertama sekali adalah attitude, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah knowledge. Ketiga-tiga ini perlu ada di dalam diri pelajar dan juga graduan PISAS. So tidak boleh ada satu yang lack. Sebab kenapa attitude dulu yang penting? Sebab itulah dikatakan dalam tajuk ini graduan kecemerlang PISAS bukan warisan. Sebab dalam penyanyian lagu Raihan pun kata iman tidak dapat diwarisi. Jadi di dalam kita punya perangan Islam pun kita ada satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi macam pelajar juga. Kalaulah kita ada alumni yang hebat seperti Dr. Radin ini, dia tidak boleh diwarisi oleh pelajar-pelajar yang lain. Sedangkan benda tu semua orang nak. Bakat sedia ada pada diri dia. Jadi setiap pelajar ini perlu mencungkil sendiri apa kehebatan yang ada pada diri mereka sendiri untuk merubah ke arah yang lebih baik. Seperti Dr. Radin. Berbalik pada Dr. Radin, selaku sekarang ini pensyarah bahagian Kolej Kejuruteraan di UiTM Shah Alam. Ini macam mana doktor melihat sendiri pada zaman doktor belajar sampailah sekarang dah jadi pensyarah, minat pelajar-pelajar kepada bidang TVET ni? Sebab kalau dulu masyarakat kita ada perspektif bahawa mereka yang join TVET kemahiran ni
mereka yang tak nak belajar pun, tak ada masa depan. So macam mana Dr. melihat perkembangan terkini? Okey, saya izinkan saya kupas dari sudut pelajar, pekerja berkemahiran dan juga sebagai pensyarah sekarang. Okey, dari sudut pelajar, whatever yang PISAS dah sediakan platform, dia pensyarah bagi guidance dari segi teknikal. Dari segi kemahiran teknikal, kita boleh katakan kita hampir mahirlah untuk yang lelaki dan perempuan, cara bancung konkret, cara nak guide, tengok besi di tapak macam mana. Tetapi dari sudut akademik mungkin tidak sebanyak kurikulum sebagaimana yang diajar di universiti. Okey, tetapi tidak pula perkembangan pengajian di politeknik, struktur pengajian tersebut tidak juga mengehad student untuk terus sambung belajar. Maksudnya dia ada pilihan, tamat belajar, dia boleh teruskan pengajian ataupun terus bekerja. Tetapi disebabkan macam contoh saya kata minat saya tadi ingin menjadi pensyarah kejuruteraan mesti ada real exposure kepada dunia pekerjaan yang sebenar. Sebab tu lepas saya tamat pengajian PhD, saya mohon masuk ke Jabatan Kerja Raya dan saya ditempatkan di salah sebuah cawangan pakar di Menara Kerja Raya, cawangan kejuruteraan awam dan struktur. 5 tahun di sana bagi saya menimba ilmu, tetapi minat saya menjadi pensyarah masih belum padam ya. Jadi selepas tamat, belum tamat lagi lah, maksudnya perjalanan nak menjadi pensyarah tu habis di JKR 5 tahun, saya memohon menjadi pensyarah semula dan alhamdulillah berjaya masuk ke UiTM Shah Alam. Okey, tetapi dari sudut minat, orang kata kalau minat bidang teknikal maksudnya kurang dari sudut akademik. Itu tidak betul. Sebab kemahiran teknikal memerlukan satu set skill, satu pengamatan, satu kajian dari sudut minda kena sharp untuk menakluki ilmu tersebut. Jadi saya harap persepsi orang di luar sana merasakan bidang teknikal hanya untuk orang yang rendah dari sudut akademik harus dihapuskan, harus ditolak, harus melihat mempunyai satu stigma yang mana kita hormat dos yang mahir dalam bidang teknikal dan pada masa sama kita hormat dos yang mahir dalam bidang akademik. Kerana dari sudut teknikal, kedua-dua gabungan antara kemahiran akademik dan teknikal sangat-sangat penting. Nak jadi engineer, nak jadi apa sahaja menunjukkan kejuruteraan di luar sana, pastilah perlu ada exposure di tapak. Dia kena mahir bukan sekadar tengok lukisan sahaja. Maksudnya di tapak kena execute juga whatever yang berada di lukisan sama atau tidak. Jadi berlaku adil lah. Jadi jangan pandang superior antara satu bidang lain. Kita kena fair. So tak boleh anak tiri dah. So kemahiran tak boleh anak tiri pendidik akademik, akademik tak boleh anak tirikan kemahiran. So dia kena bergerak seiring. Dan kita hapuskanlah ramai yang kata TVET ni adalah peluang yang kedua. Kalau boleh kita ubah ataupun buang stigma itu jauh-jauh. Okey, sedikit pesanan daripada Puan Nuhayati sikit. Mungkin kita tahu Malaysia memerlukan, orang kata negara memerlukan tenaga kerja yang mahir, tenaga kerja yang terlatih. Bagaimana nak menggalakkan khususnya pelajar-pelajar ini yang mungkin masih lagi terfikir-fikir untuk terlibat dengan program TVET ni. Bagaimana nak menggalakkan mereka untuk menyertai? Okey, untuk para pelajar di luar sana lah, so jangan gerun dengan ataupun gentar dengan TVET ini. TVET ini adalah salah satu path ataupun satu peluang untuk para pelajar untuk pergi lebih jauh lagi bersama-sama dengan industri. Untuk Politeknik Sultan Azhar sendiri, kita ada banyak penasihat industri yang sangat membantu Politeknik Sultan Azhar. Contohnya, di hujung semester, industri dijemput masuk ke dalam PISAS untuk menilai para pelajar kita dari segi dia punya projek akhir, final year project. Di situ kita dah memberikan satu pendedahan kepada para pelajar bahawa kepentingan industri itu sangat penting. Selepas dia nak pergi kerja, nanti dia dah nampak dah dia punya path dia kan. And then kita ada lagi banyak perkara-perkara kita buat research and development. Kita libatkan industri-industri untuk membantu pelajar kita, bawa mereka ke industri mereka untuk buat testing, testing di tempat-tempat mereka supaya benda itu adalah kehendak industri. Dan juga kita invite industri untuk bersyuarat dengan pensyarah-pensyarah di program di jabatan untuk melihat kita punya struktur silibus adakah menepati kehendak industri. So semuanya adalah berkaitan dengan industri and industri. Okey, daripada saya nak sampaikan satu berangkat pantun lah untuk anak-anak di luar sana. So deras berembun, pawana berhujan.
berentang hamparan hikayat cerita, cemerlang graduan bukan warisan, perkasa nak watan tonggak semesta. Ya, itu dia pantun daripada Puan Nur Hayati Jamil selaku Ketua Pusat Korporat bagi Industri Servis dan Kebudayaan Pasaran Politeknik Sultan Azlan Shah Berhang. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Radim Maizatul, Pensyarakanan Pengajian Kejuruteraan Awam, Polis Pengajian Kejuruteraan di UiTM Shah Alam. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua orang tetamu. Yang penting ayat dia jangan gerun untuk masuk TVET. Itu yang paling penting. Dan terima kasih kita ucapkan kepada anda. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Saya gitu sakit hari itu. Askar jemput di mana dia. Pagi ni kita nak semua main bawang ni. Cuci tu bong. Kerjamu bakti kau orang Jepun orang ngetok sini. Terutama Melayu orang Jepun. Dia sedikit promo baru filem Pagari Bulan akan keluar di panggung berhampiran rumah anda bila-bila masa sahaja. Dan untuk bercakap tentang itu, kita bersama dengan tetamu kita hari ini. Kita nak update lah sikit perkembangan terkini industri kreatif tempatan kita. Itu bersama saya di sebelah kanan teknologis Raja Mukhris selaku pengarah filem. Apa khabar tuan? Dan di ujung sana kita ada pelakon Trisha Uy. Lagi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa seronok sebenarnya. Bila kita nak bercerita tentang sinema Malaysia, mungkin kita nak minta pandangan sedikit daripada Tuan Mukhris tentang perkembangan industri sinema kita. Okey, sehingga sekarang saya start daripada tahun 2000 Okey, sehingga sekarang ni lebih kurang saya rasanya dah 22 ke 23 tahun ya. Perkembangan sinema Malaysia yang jelasnya adalah daripada traditional way of shooting, mana menggunakan negatif apa semua, sehinggalah sekarang ni zaman digital. Itu sahaja. Selebihnya di Malaysia ni banyak lagi benda-benda yang saya rasa yang perlu ada pembaik pulih lah. Daripada aspek marketingnya, daripada aspek ialah benda-benda yang boleh yang saya cakap support system to the industry. Itu yang boleh saya gulungkan lah buat masa ni sehingga tahun 2023 ni. Tetapi benda-benda ini dia disupport oleh kita punya government lah. Ya, bagusnya adalah government kita, mana agensi seperti FINAS sepertinya sangat orang kata banyak membantu industri ini daripada KKD ya. Okey. Sebenarnya cerita pasal kalau kita tengok trend ataupun evolusi dari segi penerbitan lah filem bagaimana Tuan Mukhris melihat perkara ni? Penerbitan ya, penerbitan kita saya rasa ada yang okey tetapi banyaknya yang tak okey lah. Because you know film is open market. Hari ini awak chat pun boleh menerbitkan filem kalau ada duit, betul kan? Tetapi yang saya cakap tadi adalah the support system tu. Jika anda ada penerbit yang ada vision dia, tetapi siapakah orang-orang yang akan support this penerbit? Adakah orang yang betul atau tidak? Itu adalah satu masalah yang saya rasa yang membelenggu lah dalam the industry of film industry. Kalau katakan jauh ke belakang tak boleh nak cakap jauh ke belakang. Because kita ada tenaga-tenaga teknikal yang profesional, kita ada pengarah-pengarah yang baik, tetapi adakah pengarah-pengarah ini ataupun ialah pengarah-pengarah ini dapat ke depan untuk di dalam market kita lah. Kadang-kadang ialah penerbit pun kadang-kadang dia akan pilih orang-orang yang bajet dia ni rendah, kita boleh ambil dia. Bajet juga. This is fenomena yang daripada dulu lagi lah. Dia harus diubah. Mindset dia harus diubah. Betul. Dah diubat. Okay. Betul. Dirawat. Kita nak tanya Trisha juga selaku pelakon. Saya rasa rakyat Malaysia sudah tahu kot Trisha ni memang asalnya bidang lakonan, dah berlakon banyak drama dan sebagainya. So dalam filem Pagari Bulan ni, watak apa yang dibawa? Okey, Trisha membawa watak Suili dalam Pagari Bulan. Sebenarnya Suili ni pada asalnya dia tiada
fighting scene, tak ada aksi lawan-lawan. Tapi Trisha betulkan sikit, Trisha bermula dalam industri stunt. Stunt performer, as a stunt performer selama 6 tahun. Kemudian baru Trisha berkecimpung dalam dunia lakonan selama 2 tahun. Jadi dalam Pagari Bulan ni Abang Muklis ada bagi benefit lah, ada bagi advantage sikit kat Trisha untuk membawa watak yang ada fighting scenes. Okey, untuk Pagari Bulan ni bagaimana Tuan Muklis? Apa yang cuba diketengahkan sebenarnya? Jalan cerita bagaimana? Temanya. Temanya adalah women empowerment. Mengangkat peranan wanita di zaman itu dan konteksnya menjurus kepada comfort woman. Comfort woman ni sebenarnya tidak dibicarakan di negara kita, tetapi dibicarakan di seperti di Korea, di China apa semua. Dan dia kira macam tidak diceritakan di sini. Jadi saya dengan isteri berfikir dan berpendapat bahawa ialah kita dapat dana daripada Finas 2.5 million sebanyak 2.5 juta. Jadi kami ada minta sebelum ni tapi gagal lah. Gagal 2-3 kali gagal. Kita minta lagi. Akhirnya dapat sebab kerana membawa isu ini. Jadi saya terus terang mengatakan bahawa ialah satu kepuasan yang saya perolehi walaupun saya lelaki tetapi bila saya membaca apa yang terjadi di Southeast Asia especially di mana perempuan-perempuan dijadikan hamba seks kepada tentera Jepun. Jadi itu yang membuka kita dan juga isteri saya dan juga bersama idea asalnya daripada Elina Ahmad. Saya dan Elina Ahmad adalah membuat dia punya idea asal dan ditulis oleh Siti Jasmina Ibrahim untuk menjadikan dia satu naskah yang hari ini kita boleh tengok di Pawagam. Okey, macam Trisha, bagaimana watak yang dipegang tu? Bagaimana Trisha cuba untuk menghayati? Bagaimana dari segi referennya pula bagaimana? Sebenarnya watak Suili ni agak berbeza sikit dengan watak-watak yang Trisha pernah dapat sebelum ni, because ramai orang tahu Trisha berbangsa Cina dan Melayu, tapi Trisha tak dapat banyak karakter Cina, dapat banyak karakter Melayu selama ni. Jadi Suili ni dia agak satu cabaran yang berat jugalah, because tapi Trisha dapat banyak sangat bantuan daripada director kita Abang Muklis. He's very calm as a director and very details on apa yang dia nak, dan dia yang banyak berkongsi dengan pelakon-pelakon tentang every pelakon tu kena ada ini dan ini supaya kita berjalan di satu jalan yang betul as a cast dalam tu. So for me, selain daripada research masa Trisha dapat ditawarkan karakter ni, Trisha ada buat research sikit. Selain daripada tu our director banyak membantu lah. Nak membawa nilai macam Abang Muklis kata tadi, woman empowerment pada ketika itu, pada zaman penjajahan Jepun, wanita ni sangat dipandang hina. So nak membawa satu karakter yang memegang nilai woman empowerment tu. So apa cabaran yang Trisha hadapi? Sebenarnya konteks woman empowerment tu sendiri pun, kalau Trisha personally masa Trisha shoot untuk filem Pagari Bulan ni pun, kita semua pun sebab juga masa shoot ni. Trisha sendiri pun sebab, even tengok trailer hari tu pun sebab. Tapi cabaran dia sebab nak mengangkat martabat perempuan ni bukan senang kan. Kita nak portray satu karakter yang historical drama yang pernah jadi masa zaman tu bukan senang. Tapi me as a pelakon, as an actress, Trisha cuba sedaya upaya. My 100% lah untuk Pagari Bulan ni, insya-Allah. Okey, baik Tuan Muklis, untuk menyiapkan naskah ini, apa cabarannya? Ialah kita tahu mungkin dari segi research ataupun apa kekangan untuk penerbitan ni. Kita shoot tahun lepas bulan Ogos dan hanya baru siap saya rasa 2 minggu lepas. It takes nak buat filem ni susah, bukan senang lah. Nak buat filem tak, dia tak macam tu. Saya mengambil masa setahun untuk menyiapkan, dan 2 tahun setengah sebelum itu untuk saya punya information on macam mana kita nak menggarap skrip tu. Jadi kekangan dan cabaran tu sebenarnya tak adalah sebab saya rasa dah banyak benda saya buat. Saya buat banyak foreign film ke masa saya jadi pengarah fotografi. Jadi benda-benda pengalaman ini saya ambil, especially 2 filem yang menjadi saya punya reference untuk pembikinan adalah Embun dan juga Puteri Gunung Ledang. Kerana saya berada di dalam production itu masa itu saya muda lah, tapi bukanlah saya tua sekarang, tapi muda masa itu. Jadi tidak ada apa halangan, cuma
fokus saya terhadap isi kandungan skrip untuk dilayarkan dan juga saya punya fokus saya terhadap casting. Saya ada ramai casting. Cast. Saya ada lebih kurang 7-8 orang yang sangat penting. Walaupun sedikit tetapi harus dihabiskan dan memberi kesan kepada penonton bila menontonnya. Jadi saya rasa kalau rasa kesusahan tu mungkin casting cast dia ni sebab apa mereka harus membaca harus bertutur dalam dialek Kelantan. Satu. Nombor duanya yang Jepun ni harus bertutur dalam bahasa Jepun dan proses mereka ni saya rasa 2 bulan kot untuk prep the language. Dah tentulah orang Johor tak boleh cakap Kelantan yang perfect, yang sempurna tetapi lidah tu harus ditukul untuk menjadi lembut. At least ada kalau tak 100% we can get 90% or 80% of the language. Jadi itu cabaran kepada aktor. Cabaran saya untuk menerima mereka di dalam layar bila kita shoot tu kita rasa macam betul ni, tepat ni, orang Kelantan ni, macam tu. Kita deliver je dengan baik. Betul. Okey, sebenarnya bila filem ini akan ditayangkan? 5 Oktober 2023. Tak lama dah, 2 hari je lagi. Sahaja lagi akan berada di panggung berhampiran anda. Okey. Boleh kita support lah local filem kita Betul. Kita nak bagi peluang juga pada Trisha secara ringkasnya harapan Trisha untuk sinema Pagari Bulan ni. Okey, harapan saya sebagai salah seorang pelakon dalam Pagari Bulan, semestinya untuk filem Pagari Bulan ni diangkat dan harap-harapnya dapat menempat di hati penonton lah. Maksudnya penonton suka dengan karya Pagari Bulan ni because karya Pagari Bulan ni truthfully memang lain daripada yang lain, mengangkat kisah benar pada zaman peperangan dunia kedua. So rakyat Malaysia kenalah tengok kan siapa lagi nak support kalau bukan Malaysia yang support. Betul. Jarang-jarang sebenarnya kita saksikan ataupun dapat melihat filem-filem yang bergenre sebegini di panggung Jadi inilah masanya untuk anda support filem tempatan kita. Saksikan Pagari Bulan 5 Oktober di semua panggung Malaysia. Saya lebih kurang 70 panggung di Malaysia. Okay. Saya harap ada tambahan lagi daripada panggung-panggung lainnya. Sebab apa rasanya people keep talking about this. Betul. Okey. Terima kasih banyak pengarah filem kita iaitu teknologis Raja Mukri serta kesedia meluangkan masa juga pelakon kita Trisha Oi. Diharapkan filem sebegini boleh mendapat box office juga. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Filem lain. Baik. Kalau Makila boleh, Pascal boleh, takkan ni tak boleh. So tiada yang mustahil. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada anda kesetiaan bersama Satu Jam dari jam 9 hingga ke 10 pagi. Kita dah selesai hari ini. Kita jumpa esok bersama rakan tugas yang lain. Saya Izu Yusof. Saya Cedi undurkan diri sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.